Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 14 April, saya Zahra Tagayam. Tajuk utama tengah hari ini. KWSP lanjutkan tarikh bayar caruman. Penerbangan MAS ke Sabah dan Sarawak akan dibuka semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 201 penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD Simpang Renggam disahkan positif COVID-19 sehingga semalam. Dalam satu kenyataan, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidayananthan berkata, ia berdasarkan 1,445 ujian rapid test kit RTK dilakukan terhadap penduduk di kawasan PKPD berkenaan. Katanya maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ merekodkan sejumlah 201 kes positif COVID-19 dan 3 kematian setakat ini. Di Mukim Ulu Benut, membabitkan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid mencatatkan 163 orang positif COVID-19. Diikuti 2 kes di Kampung Datuk Ibrahim Majid, 4 kes di Parit Penghulu, 3 kes di Taman Seri Bayu, 4 kes di Parit Saleh dan 2 lagi di kawasan iaitu Taman Suria dan Taman Berjaya, masing-masing seorang yang disahkan positif. Jelasnya tindakan penguatkuasaan secara rapi dijalankan menerusi Sekatan Jalan Raya, pasukan pemantau, pasukan MPV dan pasukan Snapcheck. Sejumlah 231 anggota penguatkuasa daripada pelbagai agensi bertugas di kawasan PKPD itu. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melanjutkan lagi tarikh membuat bayaran caruman wajib bagi gaji Mac untuk caruman bulan ini dari 24 April kepada 30 April. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai KWSP Ali Zakri Alias berkata keputusan itu dibuat selepas menerima maklum balas dan permintaan daripada majikan. Kebiasaannya majikan diwajib membuat bayaran caruman KWSP sebelum atau pada 15 hari bulan setiap bulan. Tetapi semalam, KWSP telah mengumumkan tarikh bayaran dilanjutkan kepada 24 hari bulan. Bagaimanapun setelah menerima maklum balas daripada majikan, tarikh itu dilanjutkan lagi kepada 30 April. Katanya majikan boleh membuat bayaran caruman melalui portal iAccount majikan dalam laman sesawang KWSP, perbankan internet atau di kaunter bank yang dilantik. Penerbangan ke Sabah dan Sarawak melalui Malaysia Airlines MAS akan dibuka semula mulai minggu ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong bagaimanapun berkata, MAS hanya akan membuka penerbangan dengan kekerapan seminggu sekali ke dan dari Kuala Lumpur ke Kuching, Miri dan Kota Kinabalu. Penerbangan juga akan dihubungkan oleh Mas Wings untuk laluan Miri Bintulu, Kuching Sibu Kuching dan Sibu Bintulu. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Wee berkata jika permintaan meningkat, MAS akan mempertimbang menambah lebih banyak kekerapan penerbangan ke Kuching, Miri dan Kota Kinabalu mulai minggu depan. Sebelum ini, beliau telah meminta MAS dan AirAsia mempertimbangkan semula pemberhentian sementara operasi di laluan berkenaan. Ia susulan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah yang tidak bersetuju dengan keputusan 2 syarikat penerbangan itu serta Malindo membatalkan penerbangan ke negeri itu dari 15 April hingga 30 April. Datuk Seri Wee sebelum ini juga pernah menjelaskan tidak pernah mengarahkan mana-mana syarikat penerbangan untuk menghentikan operasi penerbangan ke Sabah dan Sarawak. 26 Mac lalu, AirAsia Group Berhad mengeluarkan kenyataan syarikat berkenaan terpaksa menghentikan sementara operasi bagi penerbangan antarabangsa dan domestik mulai 28 Mac hingga 28 April. Langkah itu diambil demi kepentingan bersama penumpang dan kaki tangan syarikat pada saat berdepan waktu sukar ketika menghadapi wabak COVID-19. Manakala MAS pula menghentikan operasi berikutan jumlah penumpang yang turun mendadak menyebabkan syarikat penerbangan itu menghadapi kerugian besar.
Tidak semua 25 barangan yang diletak di bawah skim harga maksimum sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP menghadapi masalah permintaan melebihi bekalan hingga menyebabkan harganya naik mendadak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi berkata, pemantauan di bawah skim itu hanya dilakukan terhadap barangan tertentu yang mendapat permintaan tinggi. Beliau memberi contoh ketika ini permintaan bekalan ayam sebenarnya menurun walaupun penjualan di pasaraya dan kedai runcit menyaksikan peningkatan belian. Antara faktornya, restoran, kedai makan dan hotel tidak memerlukan banyak ayam. Kerajaan memutuskan untuk menguatkuasa skim harga maksimum sepanjang tempoh PKP bagi mengelak kenaikan harga terhadap 25 barangan yang diletakkan di bawah skim itu. Selain ayam, barangan lain yang diletakkan di bawah skim itu termasuk telur, gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, susu tepung, biskut, sardin, mi segera, makanan sejuk beku dan sayur-sayuran. Pelaksanaan skim harga maksimum ketika PKP berbeza berbanding skim sama pada musim perayaan yang menyaksikan permintaan barangan basah seperti ayam, daging dan sayur-sayuran naik mendadak. Namun KPDN HEP akan meneruskan pelaksanaannya demi menjamin harga yang berpatutan yang dijual kepada pengguna. Jabatan Peguam Negara AGC sudah mewartakan Undang-Undang Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan, Pelanjutan Kuatkuasa 2020 ketika fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan dari 1 hingga 14 April. Dalam satu kenyataan, AGC memaklumkan bagi fasa ketiga PKP dari 15 hingga 28 April, pihaknya sedang menyediakan undang-undang berkenaan. Kenyataan itu adalah maklum balas kepada seorang peguam, Dato' N. Sivananathan, dalam artikel New Gazette Needed to Enforce Phase 3 of MCO Says Bar yang disiarkan sebuah portal. Artikel itu menyebut AGC telah mewartakan undang-undang itu ketika fasa pertama PKP yang bermula 18 Mac hingga 31 Mac. Bagaimanapun tidak diwartakan lagi bagi fasa kedua dan ketiga PKP. Menurut peguam itu, tanpa warta terbabit, kelihatan seolah-olah tiada lanjutan PKP sejak 1 April lalu. Kenyataan AGC turut menyenaraikan 4 undang-undang yang berkuat kuasa bagi tempoh 1 hingga 14 April seperti yang tertera. Sidang Dewan Rakyat dijangka dibuka pada 18 Mei tetapi dalam keadaan kawalan diperketatkan jika negara masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tegas Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun, persidangan perlu diadakan sebelum 5 Jun atau dalam tempoh 6 bulan selepas persidangan terakhirnya ditangguhkan pada 5 Disember tahun lalu. Katanya setakat ini Dewan Rakyat akan bersidang mengikut tarikh yang ditetapkan itu. Jelasnya mungkin hanya ahli parlimen, pegawai khas kerajaan dan menteri sahaja dibenarkan berada di parlimen ketika persidangan berlangsung. Persidangan Dewan Rakyat kali ini menyaksikan Perikatan Nasional PN dianggotai UMNO, MCA, MIC, PAS, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Gabungan Parti Sarawak GPS tampil sebagai blok kerajaan. Manakala Pakatan Harapan PH dianggotai DAP, PKR dan Amanah pula kembali menjadi pembangkang. Persatuan Runcit Malaysia MRA merayu kepada kerajaan untuk mengisytiharkan pandemik COVID-19 sebagai force majeure dan mengusulkan rang undang-undang COVID-19 yang akan memberi kelonggaran sementara kepada syarikat yang tidak dapat memenuhi obligasi kontrak mereka seperti mana yang dicadang oleh Singapura. Turut dirayu 50% diskaun bil elektrik untuk 6 bulan. Both the government and TNB can do more and give this discount as they have a fund of more than 1 billion in their KWIE fund. And to this, TNB is allocating only 150 million to the COVID-19 stimulus package. So MRA believe that both the government and TNB can do more to support the businesses and help the businesses to actually lower their expenses. MRA juga berharap kerajaan dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dapat mempertimbang penangguhan sumbangan statutory itu sehingga 6 bulan mulai April ini. Dalam pada itu, sektor runcit dijangka menjunam 60.7% bulan ini berbanding tahun lalu, ekoran lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga April 28 ini.
Maybank menegaskan kedudukan mudah tunai serta modalnya adalah kukuh dan telah dirangka selama ini. Ia demi memastikan bank itu mampu menangani sebarang kesukaran akibat perubahan persekitaran operasi termasuk penularan COVID-19 ketika ini. Kenyataan itu dikeluarkan Maybank susulan Fitch Ratings menyemak turun penarafan bank itu kepada BBB positif daripada A negatif. Sehingga Disember 2019, nisbah kecairan atau mudah tunai modal Maybank adalah pada 141%, manakala nisbah keseluruhan modal pada 18.23% dan nisbah modal equity tahap 1 adalah 14.58%. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulannya, Dato' Abdul Farid Alias menegaskan lembaga pengarah dan pengurusan sentiasa memastikan Maybank kekal di hadapan dari segi ketetapan modal dan kecairan yang disyaratkan pengawal selia bank khususnya dalam 3 pasaran utama di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Maybank juga mengambil maklum terhadap semakan turun Fitch Ratings terhadap penarafan kemungkinan penerbit IDR jangka panjang bank itu pada satu kedudukan walaupun mengekalkan unjurannya pada stabil. Kerajaan Sarawak memperuntukkan 2.3 juta ringgit bagi membantu petani dan nelayan menyelesaikan lambakan hasil pertanian dan perikanan sekaligus memastikan sumber pendapatan golongan itu tidak terjejas kesan pelaksanaan PKP. Menteri Muda Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, daripada jumlah itu petani menerima bantuan sebanyak 1.7 juta ringgit. Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, di bawah program berkenaan, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak MANRED dengan kerjasama beberapa agensi akan membeli lambakan hasil ladang yang tidak dapat dijual secara borong. Ia bertujuan untuk memastikan kesinambungan rantaian bekalan makanan di Sarawak. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK memainkan peranan proaktif sebagai pemborong dalam mengimbangi pasaran bekalan dan permintaan di antara bahagian. Sehingga 11 April lalu, sejumlah 39 tan hasil pertanian merangkumi buah-buahan dan sayur-sayuran dedaun dibeli dari lebih 30 petani dengan nilai mencecah RM90,000. Inisiatif itu juga menyediakan ruangan untuk menghubungkan petani dengan pemborong dengan program jualan terus dari ladang yang pertama dijadualkan bermula hari ini di Kompleks Islam Sarawak Miri. Bagi nelayan pula, katanya Kerajaan Sarawak melalui MANRED dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Persatuan Nelayan Kawasan memperuntukkan sejumlah RM600,000 untuk melaksanakan program pembelian hasil tangkapan ikan. Pekan Rabu yang menjadi lokasi wajib dikunjungi di Alor-Star Kedah setiap kali menjelang Ramadan dan Aidilfitri kini lengang susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Peniaga pula bimbang kerugian yang bakal dihadapi. Persediaan peniaga di Pekan Rabu menjelang sambutan Ramadan dibuat sejak Disember lalu. Jika dahulu kiriman dibuat dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru melalui rakan dan saudara mara, kini peniaga mula meneroka pilihan penjualan secara dalam talian. Namun peniaga mendakwa sukar pulang modal, apatah lagi meraih keuntungan. Dia di sini saya rasa bantuan kepada koperasi satu perkara kedua lah dari peniaga tu yang penting. Saya peniaga ni dia orang setengah tu ada mendapat pinjaman, contoh pinjaman tekun lah pinjaman. Hanya pinjaman tu ditangguh pembayaran. Tapi sebenarnya duit yang dapat tu dah dibelanja untuk beli-beli barang untuk menghadapi bulan puasa, bulan raya ni. Jadi dia orang pun memang perlukan kita orang kata baru punya bantuan lah. Jadi kita harap kalau kerajaan boleh bantu untuk peniaga, contoh melalui tekun kan, itu hari dia ada pinjaman tekun, ni ada buat tambahan untuk modal baru. Nasib sama turut dialami peniaga lokasi berhampiran yang merasai tempias. Peniaga makanan dan minuman digerai saling menyokong dalam membangkitkan rasa teruja pelanggan dengan menu yang pelbagai. Ketika ada gerai jiran tidak cukup modal untuk membuka perniagaan, yang lain turut merasai kesannya. Bila kita nak start balik ni, banyak baru 2 peniaga saja yang boleh start. Yang lain-lain belum boleh start lagi. Jadi kita dah bersedia dah dengan 3 orang penghantar makanan tu, dengan buat delivery tu, buat COD tu. Jadi sekarang ni baru 2 peniaga yang berniaga di sini. Jadi pihak kami
kalau 2 peniaga saja memang bila maksud saya tu makanan tu tak cukup lah kan, akan kurang mendapat sambutan lah. Jadi kami terpaksa buat jugalah. Dengan kesan yang dijangka mengambil masa yang lama untuk memulihkan perniagaan, harapan pastinya disandarkan pada kerajaan. Peniaga mahu pelan pemulihan dapat dirangka bagi penyelesaian yang menyeluruh. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu mengambil langkah mewujudkan pelantar pembelajaran digital sekolah rendah dan menengah dalam talian. Ia bagi memperkasakan lagi inisiatif pembelajaran di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu Jelani Sulong berkata matlamat utama pelantar itu adalah untuk memudahkan proses pembelajaran di rumah secara interaktif daripada pelbagai sumber. Katanya ia juga menyokong bahan pembelajaran Kementerian Pendidikan dengan mengintegrasikan pelbagai teknologi dalam inovasi pembelajaran berdasarkan keperluan semasa. Gerakan pembelajaran turut dilaksanakan di setiap sekolah melalui pengetua dan guru besar yang menjadi rujukan kepada guru sebelum bersemuka dengan murid untuk mempraktikkan pembelajaran dalam talian secara intensif. Dan tidak dapat dinafikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan kepada semua peniaga, tidak terkecuali tukang jahit pakaian. Ada di antara mereka yang terpaksa menolak permintaan pelanggan, malah menangguhkan untuk mengambil tempahan sehingga PKP tamat. Tukang jahit Lokman Yusof dari Duyung, Melaka antara yang terkesan akibat PKP. Katanya kebiasaannya dia menerima tempahan sekitar 500 pasang baju Melayu dan kurung terutama menjelang Aidilfitri. Namun jumlah itu menurun sekali ganda sejak COVID-19 menular Mac lalu. Bagi Nur Lela Muhammad pula, tempahan untuk menjahit baju raya sudah ditutup sejak Februari lalu. Namun beberapa pelanggan tetapnya masih lagi menghantar kain untuk dijahit termasuk menjahit langsir. Dia yang melakukan aktiviti menjahit di rumahnya di Kampung Berangan 6, Umbai, Melaka berkata kekurangan barangan serta peralatan menjahit menyukarkan dia menjalankan perniagaannya. Sepanjang PKP ni satu masalah je, kita tak boleh keluar lah nak beli-beli barang jahit. Sebab kita jahit kampung je kan. Nak beli barang pun kita tak guna online. Sebab barang kita beli kat kedai lagi murah lah yang kita boleh dapat. Kalau nak bandingkan stok saya yang ada ni, biasa kalau tengah bulan 4 nak raya bulan 5 ni kita dah aktif menjahit. Tapi sekarang ni barang tak ada, jadinya kita jahit mana yang material yang ada dulu. Material yang tak ada tu kita hold kan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, 3 rakyat Malaysia antara yang disahkan positif COVID-19 dalam kes baru yang dilaporkan di Singapura. Mereka adalah sebahagian daripada 386 kes baru yang dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 2,918 kes. Menurut Kementerian Kesihatan Singapura, seorang daripada rakyat Malaysia itu adalah lelaki berumur 26 tahun yang berkaitan dengan kluster baru sebuah asrama di Jalan Kubur yang ketika ini merekodkan 7 kes. Sementara itu, 2 lagi rakyat Malaysia dinyatakan sebagai kes tempatan yang tiada kaitan. Menurut MOH, sebanyak 586 kes pulih sepenuhnya daripada jangkitan itu. Daripada 1,158 kes yang disahkan dan masih dirawat di hospital, kebanyakan pesakit dalam keadaan stabil dan semakin pulih, termasuk 29 yang berada di dalam keadaan kritikal dan dirawat di unit rawatan rapi. Setakat semalam, 28,333 kontak rapat dikenal pasti dan kini sedang dikuarantin. Dalam pada itu, Thailand terus mencatatkan penurunan buat hari ke-5 berturut-turut dalam jumlah kes jangkitan hariannya. Sebanyak 28 kes baru dengan 2 kematian dilaporkan menjadikan jumlah kes kini menjangkau 2,518 dengan 40 kematian. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA Thailand berkata sehingga kini 1,288 pesakit sembuh dan dibenarkan pulang. Dalam pada itu, kerajaan Thailand mengumumkan sambutan Songkran tahun ini akan ditangguhkan sehingga notis selanjutnya. Kerajaan turut mengarahkan semua kuil ditutup dan aktiviti keagamaan ditangguhkan semasa Songkran.
Sementara itu, China melaporkan 89 kes COVID-19 baru, turun dari 108 hari sebelumnya. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Negara China, 86 daripadanya adalah kes diimport yang turut mencatat penurunan dari 98 hari sebelumnya. Sebelum ini, bahawa 79 kes import berada di wilayah Timur Laut Heilongjiang bersempadan dengan Rusia. Sehingga kini, jumlah kes yang disahkan di China sekarang berjumlah 82,249. Manakala jumlah kematian dari pandemik berkenaan adalah 3,341. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA akan mengambil pendekatan munasabah dalam isu potongan gaji pemain ketika pandemik COVID-19 ini. Menurut Setiausaha Agung KAFA, Husin Draman, pemain Kelantan yang bergaji kecil akan terselamat daripada pemotongan gaji. Langkah pemotongan gaji akan tetap dilakukan KAFA susulan kedudukan keuangan yang agak goyah kerana pandemik COVID-19. Jelas Husin, KAFA tidak akan menganiaya pemain serta akan berlaku adil kepada pemain, terutama yang bergaji kecil sekitar RM2 hingga RM3,000. Dan bagi mendapatkan gambaran awal mengenai butiran pemotongan, KAFA akan memanggil beberapa pemain dan pegawai teknikal mendapatkan angka sebenar membabitkan jumlah potongan yang akan dilakukan. Mengulas lanjut mengenai pendekatan Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM yang membuka pintu rundingan kepada pemain untuk membincangkan soal pemotongan gaji, Husin mengakui cadangan ini melegakan KAFA selaku majikan. Liga Bola Sepak Tajikistan kembali berlangsung Ahad lalu namun tanpa kehadiran penonton di stadium. Aksi kedua Liga, Istiqlal terus kekal momentum masih di tangga teratas Liga. Juara bertahan, Istiqlal meneruskan rentak kemenangan biarpun seminggu perlawanan Liga dihentikan kerana pandemik COVID-19. Bertemu CSKA Pamir, Istiqlal mudah menudukkan lawan 2-0. Bermula dengan jaringan Alisher Jalilov pada minit ke-19, juara Liga Tajikistan sebanyak 8 kali itu terus beraksi konsisten. CSKA Pamir cuba menembusi gawang lawan namun kental dikawal barisan pertahanan Istiqlal. Hinggalah minit ke-87, Sheridan Boboev menggandakan jaringan buat Istiqlal sekaligus meranapkan impian CSKA Pamir untuk meraih kemenangan pertama. Sementara itu, pada satu lagi aksi, Khatlon berjaya melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Hujand 3-2 di gelanggang lawan. Khatlon membuka jaringan pertama menerusi Hudaidat Uzakov pada minit ke-21. Sorban Afganov menggandakan jaringan pelawat pada minit ke-35. Bersambung babak kedua, Hujand berjaya merapatkan kedudukan 1-2 menerusi Sanza Rizibayev pada minit ke-47. Bagaimanapun, Parviz Baki Akhanov melebarkan jurang 3-1 buat Khatlon pada minit ke-72. Hasrat Hujand untuk memintas tidak kesampaian biarpun menambah gol kedua pada masa tambahan menerusi Dilshad Bozorov. Baik, Buletin 1.30 berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Visual sukarelawan terdiri daripada Kelab Motosikal Adipati Bertiga menyedia dan mengagihkan makanan kepada frontliner negara sewaktu musim PKP mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Saya Azaria Tagaya. Assalamualaikum dan salam hormat.